الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berhormat Datuk Dominic Lau Ho Chai, Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional dan Pengurusi Parti Gerakan Malaysia, Yang berhormat Datuk Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agong Perikatan Nasional dan Setiausaha Agong Bersatu, Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional, Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razi bin Jidin, Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional merangkap Ketua Penyelaras Pilihan Raya Parlimen Pulai, Datuk Dr. Syahruddin Jamal, Kerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, Yang Bahagia Ustaz Haji Abdullah bin Husin, Timbalan Kerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Johor, Pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional Pusat, Negeri dan Kawasan, tiap-tiap jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Baik. Tak mengantuk ke? Dah tunggu lama? Alhamdulillah masih segar dan dalam situasi yang agak sehat walafiat. Pastinya malam ini adalah malam yang amat penting untuk saudara-saudari hadir mendengar ucapan-ucapan daripada pimpinan tertinggi Parti Perikatan Nasional. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk menyampaikan sepatah dua kata menokok dan menambah mana yang kurang kalau ada daripada pembicara sebelum saya. Pastinya tak payah kita jelaskan apakah tujuan dan matlamat kita berhimpun. Kita tahu ialah kerana kita akan membuat satu keputusan yang penting dalam PRK Pulai ini, iaitu apakah kita boleh memberikan kemenangan kepada calon kita saudara Zulkifli Jaafar, atau beliau akan tumpas dan kalah pada 9 hari bulan. Rasa-rasanya macam mana? Betul? Sumpah? Saya percaya. Kerana saya yakin bahawa orang-orang Johor ni cerdik, bijaksana. Bukan kerana saya saja, kerana mungkin orang-orang Johor juga sudah pun memerhatikan tentang apakah yang telah berlalu dan berlaku waktu PRN di 6 buah negeri di utara kita. Dan dikatakan itu adalah suatu petanda gelombang besar, bukan gelombang hijau, tetapi gelombang rakyat jelata untuk menunjukkan kemarahan, rasa tidak puas hati terhadap kerajaan yang dipimpin oleh
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul. Jadi sebab itu pastinya rakyat Johor dan pengundi-pengundi Johor sudah pun dapat menilai dalam keadaan yang agak begitu luar biasa berlaku, yang daripada hasil keputusan pilihan raya di ke-6 buah negeri, jumlah pengundi yang dikatakan boleh mengundi 9.7 juta, tapi yang keluar mengundi ialah 71% daripadanya. Semua calon-calon Perikatan Nasional berjaya mengumpul lebih daripada 3.9 juta undi, berbanding dengan undi yang didapat oleh pihak Parti Pakatan Harapan 3.4 juta undi, berbanding dengan calon-calon yang bertanding atas tiket Barisan Nasional hanya tak sampai 1 juta undi. Dan ini membuktikan bahawa dalam tempoh 3 tahun sejak saya tubuhkan Perikatan Nasional, bukan Johor tubuhkan Perikatan Nasional, tepuklah kuat-kuat, dengan gabungan parti Bersatu dengan PAS, dan kemudiannya disertai bersama-sama oleh Parti Gerakan. 3 tahun saja kita telah dapat membuktikan bahawa Perikatan Nasional sudah menjadi suatu kuasa politik yang besar di dalam negara kita. Betul? Baru 3 tahun. Tapi tempoh 3 tahun adalah tempoh jangka waktu yang amat penting. Dengan kerjasama rapat dalam parti-parti gabungan Bersatu, PAS dan Gerakan, kita telah pun dapat menembusi hampir sebahagian besar kawasan-kawasan pilihan raya di seluruh negara, terutamanya di 6 buah negeri. Dan dikatakan gelombang yang bermula sejak PRN di beberapa buah negeri, lepas itu PRN 6 buah negeri masih berlarutan sampai ke saat yang kita ada sekarang ni pun sudah sampai ke negeri Johor. Datuk Seri Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah, kata dia masuk menerusi daerah ataupun wilayah Muar, kampung saya di sana. Sudah menggegarkan. Kuasa politik baru telah membawa satu impak yang besar kepada pemikiran terutamanya orang-orang Melayu yang ada di negara kita. Ia berlaku ialah antara lainnya apa yang sudah berlaku kepada UMNO. Ini Johor di mana UMNO dilahirkan. Dulu saya juga berada di sana waktu zaman jahiliah dulu. Dikatakan lahir di Istana Besar Johor Bahru. Kami berbangga. Karena waktu awal-awal terbentuk tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengumpul segala kekuatan umat Melayu dan juga Melaya waktu itu untuk menghalau penjajah keluar dan nyah daripada tanah Melayu di waktu itu. Berhasillah kita dengan kemerdekaan yang baru ini kita rayakan ke-66 kalinya sejak kita merdeka tahun 1957. Tapi itu waktu zaman yang sudah pun berlalu. Hari ini UMNO sudah menjadi satu parti yang hampir terkubur. Sesuatu yang saya sendiri sebagai mantan timbalan Presiden UMNO yang disingkir dan dibuang oleh Najib Razak, tak apa, ada hikmah. Itu waktu yang lalu. Tetapi sekarang ini sudah hampir terkubur. Apa sebabnya terkubur? Terkubur ialah kerana nafsu rakus
yang ditunjukkan oleh pemimpin UMNO yang ada sekarang, yaitu siapa nama dia? Wak Jahid. Tak payah panggil Ponorogo pun tak pakai. Sini Johor banyak dia Ponorogo. Karena nak melepaskan diri dia daripada hukuman. Dia saman saya satu ketika yang lepas, masih belum dibicarakan. Kerana dia sebut, dan saya katakan waktu dia berhadapan dengan saya satu ketika, Dato' Azmin hadir untuk menyaksikan, dia minta saya pertolongan untuk membebaskan beliau daripada beberapa pertuduhan. Waktu itu lebih 80 pertuduhan. Dan saya jawab, saya tak boleh campur urusan mahkamah. Akhirnya saya dijatuhkan oleh semua ahli Parlimen UMNO. Tetapi yang penting ialah, dalam keadaan yang kita lihat pada hari ini, UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan. Kerana Zahid nak mencari jalan bagaimanakah boleh agak-agaknya dia terbebas daripada hukuman kalau dia bersama dengan pihak yang ada dalam kerajaan. Maka itulah mungkin atas sebab itu dia jadi anak murid, yang itu jadi cikgu dia. Tahu tak siapa cikgu dia? Siapa dia? Maka dia sanggup bersekongkol dengan Pakatan Harapan yang di dalamnya ada DAP. DAP ni tuan-tuan, sejak zaman berzaman, asas dan perjuangannya tidak selari dan sehaluan dengan perjuangan kita pemimpin dan orang-orang lain. Kalau nak cerita panjang sampai subuh. Malaysianya memohon supaya jangan ada kononnya perbezaan layanan yang tak termaktub dalam Perlembagaan Hak Istimewa Melayu dan berbagai-bagai lagi yang diletakkan dalam perlembagaan untuk melindungi hak kita tidak disenangi. Dan dalam banyak hal ehwal bangkitkan sesuatu yang tidak menunjukkan mereka faham dan dapat menghayati semangat perjuangan orang Melayu yang telah pun membentuk negara kita pada hari ini. Jadi itu bermakna dia sudah mengorbankan prinsip perjuangan UMNO yang dahulu. Tidak lagi seperti yang ada pada masa yang lepas. Dan sekarang ini sudah pun langsung tidak ada. Dan keyakinan orang Melayu hampir luntur disebabkan oleh tindakan dan perbuatan pemimpin UMNO ini. Dan dia masih sekarang ini sama-sama berada dengan Pakatan Harapan. Jadi saya nak beri peringatan pada rakan-rakan saya, ahli-ahli UMNO yang ada di Johor, kalaupun belum bersedia untuk berhijrah menyertai Perikatan Nasional, tak apalah. Tetapi pada 9 hari bulan ini keluar untuk menyokong kepada calon kita Perikatan Nasional. Saya tak payah tanya tuan-tuan, dan tuan-tuan dah nampak hampir 100% pun dah sokong. Tapi menyuarakan pandangan saya supaya mereka-mereka yang sama dengan Zahid Hamidi tidak harus kekal begitu, kerana situasi sudah berubah. Apalagi bila bersekongkol dengan Pakatan Harapan yang terbukti sudah gagal. Waktu saya memimpin negara, dia kata saya ini mengetuai kerajaan yang gagal. Gagalkah saya, saudara? Kalau gagal, separuh yang ada dalam majlis ini dah tak ada lagi kot. Kita telah menguruskan keadaan negara yang susah waktu itu. Alhamdulillah, bagaimana yang Dato' Azmin sebutkan, telah pun selesai. Tanggungjawab kita untuk memberikan suntikan vaksin 100% rakyat Malaysia telah pun kita laksanakan. Bantuan perhatian yang tidak berhenti-henti sebanyak 530 bilion telah kita salur kepada rakyat. Ini semua peringkat tanpa mengira kaum, keturunan, agama. Nothing about race, nothing about religion, kerana nak menolong rakyat yang susah pada zaman itu. Betul tak? Jadi sekarang ini kita berada dalam satu keadaan yang agak
sukar. Saya pergi ke mana-mana dan ramai yang menyuarakan kebimbangan apakah kerajaan yang ada pada hari ini akan kekal menjadi kerajaan untuk satu tempoh sepenggal yang akan datang. Saya tanya mereka kenapa? Karena mereka menyeraskan, dan saudara yang ada di sini pun menyatakan semua rakyat berhadapan dengan masalah, tetapi masalahnya tidak dibantu untuk diselesaikan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Masalah pertama ialah masalah ekonomi. Saya tak tahulah, mungkin rakan-rakan di sini telah jelaskan. Waktu zaman COVID, kita menguruskan soal nyawa dan juga kehidupan. Selepas COVID tidak ada, tak ada ancaman COVID lagi kepada kita seperti dahulu. Sewajarnya kerajaan yang ada pada hari ini beri tumpuan untuk memulihkan ekonomi negara. Dan kalau nak pulih ekonomi negara, antara yang paling penting ialah untuk memulihkan kehidupan rakyat kita, terutamanya orang-orang Melayu dan Bumi Putra. Itu menjadi satu tanggungjawab, kerana populasi negara kita ini terbahagi pada beberapa kaum. Yang terbesar sekali ialah kaum Melayu, Bumi Putra, pribumi, termasuk di Sabah dan Sarawak. Tetapi nyata, perkara yang patut diberikan tumpuan dan perhatian tidak langsung diberikan apa-apa perhatian. Tidak ada bentuk bantuan. Coba saudara beritahu saya satu contoh apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah berikan pada saudara-saudara sekalian. Beritahu satu saja. Satu saja. Ada? Ada? Tak ada. Apa dia? Ya, soalan mudah, tapi tak dapat dijawab. Dia kata, saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Yang ini telah pun dilaksanakan, segala perjanji-janji yang telah dibuat. Dalam manifesto yang lepas sudah pun mula ditunaikan. Antaranya dikatakan, kalau besok saya menang dan jadi Perdana Menteri, maka harga minyak akan diturunkan. Dah turun. Tol dihapuskan. Dah hapus. Piti-pitian hutang dijelaskan. Dah selesai. Apa lagi dia buat? Ronda. Itu bukan rakyat mau. Rakyat mau masalah kita selesai. Waktu zaman saya dulu tak susah nak selesai. Walaupun zaman tu tidaklah sebaik, kerana situasi COVID, terpaksa tutup PKP. Jangan keluar mana-mana, jangan ke sana, jangan kemari. Ingat? Masihkah kau ingat? Tapi itu tindakan yang kita buat kerana kita tahu masalah. Kita tahu dengan isu yang berbangkit. Masalah nyawa rakyat mungkin terkorban kalau tindakan kerajaan melengah-lengahkan. Bayangkan saudara, kalau dialah agak menjadi Perdana Menteri waktu zaman COVID, 9 bulan sudah berlalu, apa jadi Pak? Mati kita. Tak usah kita nak dapat vaksin, makan pun tak ada. Saya bukan nak membandingkan diri saya ni manusia biasa, kerdil aja. Tetapi apa yang telah berlaku ialah kerana kita bertanggungjawab. Kita ada tanggungjawab dan amanah yang kita kena tunaikan waktu kita menjadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin, setiap pemimpin ini akan ditanya, dipersoalkan tidak lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang kita pimpin. Saya takut. Karena kalau saya sudah jadi Perdana Menteri, saya tak memikul amanah bertanggungjawab pada rakyat orang yang saya pimpin. Nanti Allah akan tanya, kau jadi Perdana Menteri, kau buat apa? Saya tak boleh jawab. Memang saya tak boleh jawab. Tapi sebab itu kita ambil tindakan berani, cepat. Bukan sekali, bukan 2 kali. Dalam satu konvensi yang saya hadir, berikan sedikit ucapan, ada seorang India bangkit dan bangun, orang Melayu bangkit dan bangun, nak menyatakan waktu zaman COVID, ibu dan bapa dia
masih ingat lagi tentang apa yang kita buat sebelum selesai menyampaikan bantuan yang satu, ada bantuan baru tiba. Mereka tak percaya, tapi itu sudah berlaku waktu zaman susah. Sekarang zaman tidak sesusah dulu. Dulu tak boleh berhimpun, mesti pakai mask, tak dibenarkan, tak diizinkan, kena denda. Sekarang tidak lagi begitu. Situasi sudah berubah. Kenapa kerajaan yang pimpinan Ibrahim tak boleh cari jalan satu pun menyelesaikan masalah kita? Kenapa? Bodoh. Terima kasih. Minta maaf, saya tak pernah nak mengata orang macam itu. Tapi saudara dah kata, saya kata pelah bodoh, bohong. Dalam agama kita tegah orang kita ni berbohong. Apa hukum bohong? Apa hukum bohong? Sekali bohong, dua kali bohong, belum buka mulut pun sekarang orang kata bohong. Apa dah jadi? Jadi kita berada dalam keadaan sekarang ni bermakna kita hidup dalam bukan saja susah, menderita. Dalam keadaan di mana kita ada sebuah kerajaan, biasa rakyat mengharapkan kerajaan. Doa kepada Allah setiap-tiap kali kita sembahyang, tapi minta tolong supaya kerajaan bantu, tolong buat apa yang patut dan wajar supaya kita tidak menderita. Apa dia buat? Jadi PRK ni yang ada kita hadapi, macam disebut tadi referendum. Tapi bukan saja referendum, nak menunjukkan bantahan, kemarahan kita yang ada di Pulai. Jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan Kayat, bekas speaker. Jangan bagi satu undi. Saya bagi hukum haram. Ada yang besok mencabar saya ni ikut fatwa mana? Tak boleh. Kerana situasi yang sudah berlaku sekarang, 9 bulan sudah berlalu, ujian. Macam soal kenaikan harga barang. Mana-mana saya pergi, orang cakap, Tan Sri tolonglah. Tolong apa? Ni barang naik. Yang baru ni kata harga beras pun sudah naik. Betul? Dato' Hamzah pun sama dengan saya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Dato' Azmin, Menteri Ekonomi. Dato' Razidin, Menteri Ekonomi, Menteri Pendidikan. Siapa lagi ada menteri waktu zaman saya? Kita buat yang terbaik. Dan kita tahu apa masalah, kita selesaikan cepat. Kenapa tak boleh buat? Jadi sebab tu waktu PRK ni kita tunjukkan pada Anwar Ibrahim bahawa kami yang ada di Pulai akan tentang habisan Anwar Ibrahim dan tidak akan memberi satu undi pun pada pihak parti yang mentang Saudara Zulkifli Jaafar. Boleh tak? Tak tahu kalau ada yang dah menceritakan soal signifikan PRK Pulai. Satu kawasan parlimen ini menentukan 2/3 yang dikuasai oleh kerajaan ada. Sudah dengar tak payahlah saya sebut. Tapi itu satu daripadanya. Yang saya juga rasa takut, walaupun saya pemimpin di atas, kerana yang sudah berkuasa sekarang ini sebenarnya kita tahu siapa dia dan apa cara dia gunakan kuasa dia ataupun menyalahgunakan kuasa dia, banyak sekali. Saya berpengalaman kerana saya juga dianiaya dengan tindakan zalim oleh pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi tak apa, Allah bersama dengan kita, orang yang benar. Masalahnya sekarang ini kita berhadapan dengan situasi yang agak sukar. Kalau kita bagi kemenangan pada pihak calon di sebelah sana, maka kerajaan yang ada hari ini mempunyai sejumlah 2/3 kursi di parlimen. 2/3 kursi di parlimen ni ada signifikan. Kerana untuk memindah perlembagaan negara mesti ada sekurang-kurangnya 2/3 ahli-ahli parlimen menyokong pindahan perlembagaan. Yang akan berlaku dalam tempoh beberapa tahun ke hadapan dan penggal ini
Bagaimana yang diperuntukkan dalam perlembagaan, 8 tahun sekali kawasan pilihan raya boleh diubah, ditambah sempadannya, agak dibuat sempadan yang baru oleh pihak kerajaan yang ada pada hari itu. Tetapi tak boleh dibuat sewenang-wenangnya tanpa ada kelulusan di Parlimen. Dan ini menyebabkan pindaan pada perlembagaan persekutuan yang memerlukan undi 2/3. Jadi sekarang ni kalau mereka menang di Pulai, dia dapat 2/3. Dia akan pindah kawasan sempadan. Macam mana tuan-tuan fikir dia nak buat? Dia pastinya sekarang ni ada 222 kawasan parlimen, termasuk Sabah dan Sarawak. Katalah untuk kehadapan ini dia nak tambah lagi menjadikan 300 kursi. Jadi daripada 222 tambah lagi 78 kursi. Di mana kawasan yang dia nak tambah? Mungkin di kawasan-kawasan bandaran yang mana terdapat kepadatan penduduk. Ini bukan soal isu perkauman. Ini realiti geopolitik yang sudah ada di sini dan juga di tempat-tempat yang lain. Maka apakah pihak kerajaan yang ada pada hari ini akan mengubah kawasan sempadan? Ini diistilahkan sebagai gerrymandering. Kawasan yang orang tak sokong dia keluarkan masuk ke tempat lain, dikumpul ke satu tempat. Diambil cuma orang-orang yang sokong dan ditambah kursi-kursi baru. Kalau ikut keadaan yang sekarang ni, majoriti kawasan-kawasan bandar ni diduduki oleh orang Cina. Saya tak salahkan mereka, tapi sebahagian besar ikut rekod yang lepas, kawasan-kawasan bandar kita kalah. Dan kalau dalam tempoh persempadanan semula ni ada tambahan kursi-kursi parlimen, kursi yang ditambah adalah kursi-kursi dalam bandar. Untuk negeri-negeri, untuk Kedah, Kelantan, Terengganu dan Utara dan sebagainya itu mungkin tidak ditambah banyak. Ditambah 10. Yang lain mungkin ditambah 70, 80. Akhirnya bila selesai persempadanan ini dibawa ke Parlimen. Kalau dia masih ada 2/3, kerana kemenangan Kulai ini memberikan 2/3, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Suka hati aku lah, kata dia. Di Parlimen Hulu Langat dia kata, ini suka hati aku lah, aku nak buat, aku kerajaan apa. Ya boleh buat suka hati. Tapi kalau perbuatan itu membawa satu kesan dan impak, dan dengan sebab itu bila kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang kehadapan, sama ada yang ke-16 ataupun yang ke-17, kawasan sudah berubah. Bila pilihan raya berlangsung, maka sudah tentu banyak kawasan-kawasan yang akan menjadi kawasan bukan kita. Kawasan-kawasan yang dikuasai oleh parti-parti pembangkang ataupun parti DAP dan sebagainya. Apa jadi pada kita? Apa jadi pada kita? Tadi dalam satu majlis awalan petang dianjur oleh NGO, atau seorang presiden NGO Melayu berucap dan mengatakan, kalau kita tak buat itu dan ini, kita akan hilang kuasa. Bila saya dijemput ucap, saya kata, kita dah hilang kuasa dah. Betul tak? Macam mana hilang kuasa? Kerajaan hari ini nampak bukan macam jiwa mereka faham tentang masalah orang Melayu. Ada kerajaan tapi tak bersimpati dengan perjuangan orang Melayu. Saya bukan nak pakai soal, ini realiti yang kita lihat pada hari ini. Tapi kalau keharapan akan ada perubahan-perubahan dan dilihat dalam perubahan itu membebankan lagi masalah kita, apa yang tinggal bagi kita? Dalam lagu anak kecil main api, ya, lagu tu waktu saya dalam UMNO zaman jahiliah. Main nyanyi lagu tu untuk bangkitkan semangat. Yang tinggal hanya kuasa, dalam satu bait nyanyian. Yang tinggal hanyalah kuasa. Saya nak tanya tuan-tuan, ada lagi kuasa atau tidak? We have lost effectively the power. Now, siapa nak bahas dengan saya boleh bahas. We have lost the sole authority to actually govern ourselves, because the Malays who constitute the majority are now in opposition. Ni ketua pembangkang. Tengok muka dia, ada rupa Cina tak? Bukan pasal apa, Datuk Dominic je betul dekat sini, kita sama-sama bincang.
Jadi apa jadi nanti akan datang. Bincang soal nasib masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita yang akan datang. Zaman kita sudah berhadapan dengan masalah. Zaman kita kalau tak jaga betul, kita akan hilang kuasa. Dah hilang pun. Zaman kita, nasib kita tidak terbalance sekarang ini. Sedar tak? Tak, maaf. Biasa tak ucap macam serius macam ni, tapi dah panggil abah. Membebel pada malam ni nak ingatkan that we are in a very difficult but dangerous situation. Understand? Jadi kalau sedar tentang perkara itu, ini masa. Tapi kalau nak menang di sini, saya dah sebutkan waktu saya memperkenalkan calon, mesti ada sekurang-kurangnya 9% undi Melayu mesti keluar. Again, it is not racist. Dan saya kata China dan India tak payah cakap pasal mereka akan keluar. Melayu bodoh. Siapa kata? Untuk Sanusi pun kata Melayu bodoh. Macam mengkritik diri sendiri, tak sedar. Ya, yang lain tu lobak-lobak lah dia. Tapi persoalannya kita tak sedar. Di tangan kita ini ada kuasa. Kalau tak keluar undi, tak guna kuasa, memang bodoh. Betul tak? So we have to actually exercise our duty, tanggungjawab dan peranan kita untuk keluar mengundi. Angkutlah, sakit pun tak apa. Pergi tempat undi tak sampai setengah jam dah selesai, beres, habis. Dan tunggu keputusan. Waktu kita tunggu dalam pilihan itu 71%. Saya fikir kalau tak 75, 78, apalagi 80, 85, saya dah bayangkan semua negeri kita kaut gusih bentuk kerajaan. Tapi tak apa. Kemenangan yang ditangguhkan kita. A delayed win. InsyaAllah kita akan menang. 4 tahun ke depan nanti ada lagi PRU. Kalau kita rancang daripada sekarang, duduk sama-sama mengatur strategi baik badan-badan bukan kerajaan dan parti-parti yang ada di depan ini, nasib kita akan lebih terbela. Kita buang, bungkus apa-apa yang ada sekarang. UMNO bungkus, PKR bungkus, DAP bungkus, amanah lagi yang ada sekarang di petani ini pun kita bungkus dan lepat dan lipat macam Datuk Adnan Yaakob ucap pada hari itu. Jadi saudara, saya tak nak cakap panjang, saya cuma nak ulangkan lagi pentingnya pilihan raya ini. Ingatkan tentang tanggungjawab dan peranan kita. Kita dah letakkan calon. Walaupun saya lebih handsome sikit daripada dia, tak apa. Saya 76, dia tak sampai 50. Dia jauh lagi muda daripada saya, bertenaga, boleh buat kerja, pergi seluruh pusat kampung, tengok apa masalah, selesaikan masalah rakyat. Betul tak? Dia dah janji tadi, dia akan buat. Kalau dia tak buat, nanti jaga. Makna itu kita akan pantau supaya apa yang nak dilakukan untuk bantu orang di Pulai, walaupun kita pembangkang, kita ada peranan, kita ada kuasa, dan kita ada suara. Disebutkan tadi nak dibawa ke Dewan Parlimen, dibahas supaya kerajaan yang ada pada hari ini memberikan perhatian dan menyelesaikan masalah. Kalaulah kita entah takdir Allah balik semula jadi kerajaan, cakap dengan kita saja, besok kita selesaikan masalah lagi cepat. Doakan kita menang. InsyaAllah kalau kita berupaya untuk kembali menajui negara, saya tidak bersifat sombong dan sebagainya, ini semua takdir Allah. Kita boleh tunjukkan keupayaan dan kemampuan kita. Dalam masa kita membentuk kerajaan Perikatan Nasional itu, tak ada manifesto. Langsung tak ada manifesto. Tanpa manifesto pun kita buat yang terbaik untuk rakyat. Selamatkan nyawa rakyat, bantu rakyat supaya ada makanan di atas meja mereka. Betul tak? Jadi sekian, cukuplah setakat itu. Saya mohon sekali lagi sokongan padu pada calon kita dan bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah.
dan berdoa, bertahajud, bayang hajat. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah keluar kita pada hari mengundi 9 hari bulan menentukan kemenangan berpihak pada Perikatan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan! 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 Takbir! Terima kasih. Baik,